Nama baru, nama lama saya panggil Jenal anak kepada Kantan. Nama baru Jenal Abidin bin Abdullah. Masa tu cari kerja sebenarnya. Cari kerja. Bekerja susah. Ada pula orang tua ada bekerja dengan telefon belah. Saya ikut dah sekali. Pasal saya nak kerja, pasal tengok minat pula. Ada minat pula. Nak cari kerja kan. Minat cara pakaian orang tu. Di sini perak semua. Minat di situ pula. Seronoklah cerita-cerita tu, minat tu tercapai kan. Masa tu, gaji RM90. Memang boleh hidup lah. Dia besar rasa pada masa tu. Dia besar lah kan. Bang, keperluan masa tu tak mahal. Lama juga. Sampai masuk 69. Habis tu, kamu boleh, dia kata. Dah dapat kelulusan keputusan tu, buat latihan kawan. Habis rekrut dah terus masuk 69. Tak balik ke Pengkalu dah. Tamat rekrut tu, terus masuk, dibuat pemilihan. Sebelum Mak Saleh pilih, sini sekolah latihan buat kepilih dulu. Dia Hulu Kintar kan, di Padang Kawat tu. Habis tamat rekrut tu, tengah bersurai tu, dia siap pilih dah, dia tak lepas dah. Dia pilih terus. Dia pecah terus situ. Yang pecah tu balik Pengkalu. Yang tinggal duduk kat Drisit tu. Hulu Kintar. Dia memang ramai, Nas 9. Dia memang dipilih-pilih tu ramai. Memang ramai lah. Pemilihan tu dia 1 hari naik bukit tu. Bukit Berincang tu. Masuk hutan mana tahu, keluar tembus sana lain. Habis siapa yang masa terbaik dia ambil. Masih kurang baik dia tolak. Kita dah buat latihan beberapa bulan di Pusbro. Itu ada tenaga tu kan. Tidak mungkin saya tak dapat juga kot. Minta dia banyak ujian-ujian dia. Fizikal kena kuat lah. Kesihatannya kena kuat. Tenaga lah masuk dia tu. Sakat minatnya tak boleh juga. Gelanyak dia pun tak tahan. Dia jenis lasak 69 ni. Dia gunakan tenaga banyak. Dia berek tu pergi perang tembak tu 40 pound tak larat juga rasa. Itu atas jalan raya tu. Galas sampai. Itu baru dalam camp, belum masuk hutan lagi kan. Pemilihan tu. Mental tak tahan tekanan. Walau tenaga kuat, separuh tenaga kuat. Tapi mental dia tak kuat. Tak tidur. Malam agak lina tidur setengah jam, dia kacau. Dia nak tengok mental tahan dia tidak. Ada tengah lina tidur. Memang tak tidur dah sampai pagi. Pagi dah buat PT pula. Macam-macam latihan dalam hutan, latihan perang, trekking, survival ada. Pandu arah, perubatan, semboyan memang ada lah tu. Pertama tu dia bagi peta dulu lah, biasanya peta dulu. Dia bagi peta satu suang, dia bagi pin cucuk. Cucuk di mana? Dia ambil pin tu, dia cucuk. Kalau 10 orang, 10 pin lah. Ni di mana ni tu? Siapa yang cakap kan situ? Dia tengok mental. Dia IQ dah. Dia cakap dia tak kan. Yang tak tahan masa ujian malam saya rasa lah ujian tu. Kita tengah lina, dia kata RB tu. RB balik lari malam. Lari malam dia bagi masa tu. Sebab itu malam kita susun siap pack senjata, purchase tu kena letak setempat. Senang dia angkat buat pelari je. Perkataan RB aja kita akan lari. Tempat yang dia dah bagi semalam tu. Berkumpul di situ lah. Siapa yang sampai, siapa tak sampai. Malam tu dah sampai, habis dia cek lah. Itu banyak macam tu lah berlaku kan. Tu macam risau lah. Tak boleh tidur malam-malam tu. Kalau dia tak ada, risau. Buat masuk hutan lama kan. 3 bulan sekali balik. Balik malam. 3 bulan. Tak sebulan kan pergi lagi. Sina Perak ni saja kita sudah menaikkan taraf hidup mereka. Menghidup taraf orang asli ni. Daripada pasukan Sina Perak ni aja. Pasal masa dulu susah orang asli nak cari kerja. Mereka tidak ada kelulusan. Jadi Sina Perak ni saja yang mereka boleh dapat kerja. Jadi dengan masuk Sina Perak, apabila mereka balik bercuti di kampung, mereka akan buat perubahan di kampung.
perubahan di kampung. Dan orang-orang kampung akan berubah. Dan orang-orang asli yang kita kumpul tu, yang kita suruh duduk setempat, dia telah dapat bantuan daripada kerajaan, bantuan daripada jabatan orang asli. Jadi ini ada perubahan kepada penghidupan orang asli. Komuniti banyak dia pelindung pada orang asli, pedalaman. Bantuan apa pun orang asli itu dia nak bagi makan apa pun orang asli lah kan. Ubi-ubi orang asli yang bertanam dalam hutan pun itu benet hidup kat situ. Ubi-ubi orang kampung tanam tu. Orang asli boleh keluar, gula, beras apa dia boleh beli kan. Benet bagilah duit tu kan. Nimam kesan lah, nimam kesan lah. Dia boleh, orang asli tu boleh tahu. Mana benet dia tahu. Sebab dia benet melalui orang asli. Itu asli tu senang kesan. Kira dua muka, dua talam lah kan. Kerjaan boleh, benet boleh. Kalau tak buat ke benet pula dia ugut pula kan. Orang kampung kan tahu kan zaman tu. Bahaya dia. Tidak dibunuh pula orang asli tu, benet. Dia tarik orang asli keluar. Dia berpengaruh di benet tu supaya dia jangan pengaruh ke sana lah kan. Tidak dulu bah kopi tu dia berat pada benet tu. Alergi dia tu. Sebab tak ada kemewahan keseimbangan pada orang asli. Sekarang dah banyak kerajaan dah bantu apa kan. Sekarang dia tarik orang asli keluar lah. Boleh nak keluar lah kan daripada pedalaman. Atau pedalaman dia buat penempatan lah. Sekarang tu Kulomur dulu benet kawasan tu. Tapi keluar kebangsaan ada tu. Canggih dah itu. Sekarang anak dia orang sekarang ni dididik pelajaran atau mungkin banyak tertarik pada luar lah. Dikurang dah ke pedalaman. Contoh anak saya kan. Budak sekarang semua nak ada kelulusan, semua nak kejar kelulusan lah. Sedang saya dulu tak ada kelulusan, bagi anak saya boleh semua tinggi-tinggi lah. Jam tu lah. Kalau anak saya semua nutus, mesti rasa bangga juga kan. Sebab bapa yang tak ada pangkat tu, saya dah bagi tahu dulu anak saya dulu, saya melintasi bapa. Tak mau macam bapa dulu. Sebab bapa dah bagi peluang ke anak saya kan. Sampai pergi universiti lah kan. Saya bangga dia kelulusan dia tu lah. Anak saya 8 orang sebenarnya. Dah kahwin 5 orang. Tinggal 3 orang lah, 2 lelaki, 1 perempuan. Yang bungsu ni, yang bungsu perempuan. Yang lelaki 2 orang, seorang ni M Skodai, yang satu dia dekat Sekambut dia kerja. Apa juga kerjaya dia orang berjaya lah. Harapan dan inspirasi saya kepada masyarakat orang asli. Nombor 1, yang paling utama sekali, kita kena ubah cara pemikiran kita. Kena bersaing dengan masyarakat majmuk di Malaysia sekarang. Utamanya tak susah. Bagi saya tak susah. Kita pentingkatkan ilmu kita. Pastikan anak-anak kita pergi sekolah. Dan jangan malu atau sifat merendah diri itu jangan cuba asingkan. Dan insya-Allah dengan kepercayaan yang ada pada kita dan orang-orang kita pun dah bukti ramai yang telah berjaya. Datuk Tan Seng Eng. Dia itulah memang saya puji dia lah. Dia kepercayaan pada saya. Saya senang buat kerja. Kau beri percayaan senang lah. Sebab saya tak ada pegawai. Dia lantik saya hang siap sempoyan tu. Ni hang simpan kata. Aku lantik hang ni kata sebagai ketua dia kata. Hang bawa wang ni. Hang di bawah hang dia kata. Bab jalan, orang cukup risau dah. Memang saya tak berhenti berjalan. Tenaga yang kuat. Dia mewakili 69 komando dalam rentas halangan. Dan dalam banyak-banyak sarjan, sebab dia mewakili sarjan, dalam banyak-banyak sarjan dalam 69 komando yang kuat tu, kira dia lah yang paling kuat dalam rentas halangan. Tak ada orang yang sarjan yang setanding dengan dia pada masa tu. Macam-macam, memang ada 69 macam-macam ada. Orang tak pernah buat jalan malam, saya buat jalan malam. Pergi bawa ration biasa, pergi 1 hari 1 malam baru sampai. Saya pergi balik 1 hari tu. Malam baru sampai ke Pen Bravo balik. Dapat maklumat malam tu ada Pak CEO akan bagi tahu kan, dia pilih wang tu. Saya berbuang ada 6 orang dipilih. Pergi ke Rawang dia kata malam tu. Pergi tempat sighting dia kata, sighting report. Malam saya sekian pukul 10 malam dia kata. Sampai tu dia kata, dia bagi tahu bandit ni akan bergerak jam 7 pagi. Jangan bagi dia lepas
jam 7 selewat-lewatnya hampir sampai tempat tu. Tidur ayam jalan malam tu. Tidur jalan, bulan terang pula tu, tidur jalan tu. Sampai betul tepat cerah-cerah, nampak cerah-cerah lah. Ada pegawai tu dia buat planning untuk nak masuk ke kawasan tu, antara pinggir hutan dengan kelapa sawit. Sampai tempat turun tempat tu, dia kata ni tempat dia. Ni tempat RW nak masuk kan. Pukul 1, pukul 2, pukul 3 rehat. Dia kata, Jenal jangan laju sangat, dia kata. Orang tak boleh ikut, orang belakang tu tak boleh ikut. Dia kata pegawai tu, kita mesti kena cepat sampai. Dah pukul 12 tengah malam dah. Ikut lagi malam tu sampai dekat pukul 6 dah. Kata macam tu, dah dekat sampai jumpa pesawit kan, berhenti dulu dia kata. Jumpa ke pesawit. Tunjuklah, dia tunjuk dalam tu. Itu kawasan dia, tengok dalam peta tu lah. Yang tu luar tu nampak, dia kata, nampak. Lepas itu kami buat plan kat situ, dekat tu lah, dekat pesawit tu. Bukit ni tinggi, ini rendah, dia kata. Tempat rendah ni duduk dia. Kita buat planning itu, pegawai ikut bukit tinggi. Yang tinggi lah tu, dia sebagai serangan lah. 2 orang. Yang kami ni, saja ni, ikut belah ni. Ada 2 orang ikut belah ni, dia kata. Dia sekat tu saja. Dia tak tahu bukit tu, dia tak boleh serang sebenarnya. Dia tak tahu dalam peta tu nampak senang lah kan. Bumi baru tahu, dia tak boleh pergi sebenarnya. Dia mati atas itu saja. Dia tak boleh serang. Dia tak nampak bawah. Yang kami ni nampak, yang 2 orang tak nampak. Saya yang hampir dengan bandit. Jadi saya nampak situ, saya beransur lah, pergi rapatkan ke kem dia tu. Pergerakan mengisut lah. Saya pesan yang 2 orang ni, yang seorang ni ikut saya ke depan. Suruh peringat dia orang, dia jangan ikut trek, jangan ikut trek. Pergi rapat. Masa tu hujan pula. Lega lah kan. Kita pijak kurang bunyi. Tunjuk kaki ni, buat macam ni, tunjuk kaki. Dan suruh slow lah kan. Syarat lah, jangan tak bercakap pun, dia syarat. Memang bukit tu memang mengiring antara satu tempat ke tempat sampai dekat kem. Memang dekat betul. Dia tak perasan sampai hujan. Dia ada 2 orang situ. Pangkat ni bandit tu DCM. Pangkat dia. Bandit tu. Dia dengan perempuan dia. Tapi dengar di atas dia orang tembak pula. Itu jadi yang tu. Itu tembak tu saya menjerit tu. Kan dia tak nampak berapa dia tembak. Sedangkan saya bawah nampak tak tembak. Dia keluar. Saya getak lah. Jangan lari, dia kata, jangan lari. You sudah kepung, dia kata. Dia lari, dia ambil grenade, dia ambil senjata. You tak boleh tembak, you sudah kepung. Mana you mau lari, dia kata. You tak boleh lari. Itu buang senjata, you buang. Tidak, you mati, dia kata. Senjata ni memang acah kat dia dah, tuju kat dia dah. Jangan lari, you tak boleh lari dah. You sudah kepung. You sudah dengar kiri kanan habis dah, you kena kepung dah. Berat 6 orang ni, kan ramai pun. Dia mengira bawah. You tak boleh lari, you baring mati. Dia tak bantuan yang 2 orang lagi tu dengan atas tu, serangan tu. 2 orang tu lah, 2 orang terdapat. Dia ikat tu, bawa keluar barang-barang, bawa ponggah habis lah. Senjata, rampas senjata dulu, keluarkan senjata, kosongkan dulu kan. Granat ambil dulu, tengok granat yang baling tadi tu. Di mana dia baling tadi tu. Saya nampak di baling tu, saya boleh ambil balik. Pada tahun 59, apabila pasukan SS berundur daripada negara ini, kawasan operasi dia telah memberikan kepada pasukan Sinoi Perak. Dia kata hanya pasukan Sinoi Perak saja yang boleh membuat tugas ini. Kerana tugas kawasan Ops Bambu ni adalah kawasan pendalaman hutan yang pendalaman dan banyak orang asli. Jadi dia kata ini saja pasukan yang boleh menjalankan tugas ini. Jadi kawasan ini diberi kepada Sinoi Perak. Sejak 59 itu, Sinoi Perak telah mengambil kawasan gerakan bambu. Dan sehingga itu kami telah dapat banyak kejayaan. Tidak hanya membunuh komunis atau menangkap komunis, tapi memenangkan hati orang asli. Mendapat mengambil orang asli untuk datang sebelah kerajaan. Dalam tempoh baru masuk Islam itu, dalam
masa baru masuk Islam itu, dia macam saya dalam petrol, dalam operasi, bila kita bergerak memang kita ada semayang jamak, ada yang kita qasarkan semayang. Tu Cik Zainal masa tu baru sangat masuk dan mungkin dia tak belajar cara-cara nak jamak semayang, cara-cara nak qasarkan semayang, dan dia mendirikan semayang boleh dikata tak tinggal waktu. Dan sampai waktu malam, airnya kadang-kadang malam kita akan standby air untuk ni, kalau ada emergency kita diserang dan sebagainya, air dalam botol-botol kita mesti penuh. Itu memang kita punya taktik, dan dia nak mengekalkan taktik air itu penuh dalam ni. Jadi dia nak ambil air semayang, kan, dia pernah turun jauh ke bawah untuk nak ambil air semayang, kan. Daripada yang kita masa bermalam di atas pematang yang tinggi tu, dia boleh turun ke bawah ke sungai tu untuk nak ambil semayang. Bagaimana dia maksudnya mempunyai prinsip hidup lah untuk nak melaksanakan ni apa yang dipercayainya tu, kan. Dia sanggup bersusah payah waktu malam untuk turun ke bawah sungai dan naik balik seorang diri untuk nak mendirikan semayang. Masa tu tak ada, bukan tentera tau. Mau escort perubatan tu masuk hutan kampung-kampung, dibawa bekalan ubat-ubatan, nak bawa bantuan orang kampung tu. Masa tu tuan apa nama Tuan Nung kata Botan, tak ingatlah masa tu. Beri percayaan, Mak Saleh beri kepercayaan orang asli ni boleh jadi jadi tentera. Dari masa tu, padahal dia escort orang untuk pengiring untuk bawa bekal ubat Tokut Benet tu ambil ubat tu. Jangkatan ni dia bagus juga. Jangkatan ni dia pada fizikal dia bagus. Dia kuat disiplin dia. Disiplin dia jaga pakaian dia bersih, ikut ide tepat masa pada dia bagus. Tapi dia ada sikit apa ni. Dia ingat masa sekarang pun sebelum saya Islam. Dalam hutan dengan masjid azan, nampak masjid tu dalam hutan. Sampai ke tap itu sekali tu. Dengar azan tu. Dia mungkin mimpi masa itulah. Dengar ada masjid pula dalam hutan ni. Dengar azan tu. Sedar-sedar tu tak ada apa. Habis sekolah menengah, dia pergi ke Masjid Tanjung. Dia mengaji Maghrib dengan Isyak. Lepas tu balik, diam setiap hari macam tu, kan. Lepas tu dapat kelulusan bagus di masa PSA tu, dia pergi ke Maktab Saimara di Perlis sana. Dah lama sana. Dia orang tanya, mana anak yang sulung tu? Dia kata, orang masjid tu. Ada apa hal pula? Anak hang dia, hai masjid. Hang tak tahu ke? Dia kata. Saya tak tahu pun. Kata. Dah lama ke masjid ni dah, kata. Maghrib Isyak, dia kata. Ya ke? Mana saya tahu. Dah tahu macam tu. Saya tak tanya-tanya dah. Saya hantar surat je lah. Hantar surat je. Mana jangan bimbang lah untuk teruskan lah kata. Dalam surat tu. Mudah-mudahan mak bapak tu mungkin ikut juga kata macam tu. Sampai saya terpanggil lah. Sedar-sedar tengok saya dalam hutan. Dalam bertugas. Terkejut juga kan. Macam tu baik. Bantu cari rumah. Kalau dia ada lah, kalau dia kerja tak ada lah. Dekat rumah dia bantu. Sampai sekarang pun bantu lagi. Dari dulu sampai sekarang dia banyak bantu saya. Lembut lah. Tengok muka dia macam garang. Tapi baik hati dia. Tengok muka aja. Disiplin dia kuat. Tengok dari segi pakaian dia, daripada apa dia memang bagus. Dia bagus, dia boleh, dia tabir dia okey. Dia juga. Bagi saya, seorang yang cukup teliti dalam apa saja yang dia buat. Seorang yang pembersih. Batch Sinan ni yang sebetul bukan semua lah, kebanyakan kejayaan yang mereka dapat kerana mereka ambil Sinai Perak dalam. Pasukan Sinai Perak ini adalah salah satu senjata utama yang telah digunakan untuk membawa PKM ke meja perundingan. Jadi mengenangkan jasa-jasa mereka ini, kita patut menghargai. Satu, their contribution. Kedua, nama Sinai Perak itu sendiri. It brings a synonymy. Nama Sinai Perak ini pada pihak kaum asli adalah satu panggilan keramat. Melambangkan perjuangan mereka, melambangkan contribution mereka kepada kemerdekaan negara. Sinai Perak ni adalah terdiri daripada orang-orang asli
yang mana sekarang ni terdiri daripada 2 batalion di bawah Brigade Utara. Batalion 3 yang berada di Bido dan Batalion 18 yang berada di Pekalan Hulu Perak. Ya le banda hama anang ơi Saya rasa darah saya macam dah macam darah daging dah. Tak lupa. Masuk batalion pun tak lupa 69. Badan di sana, hati di sini, di 69. Susah juga nak padam kan, dia jadi darah daging. Rasa kita nak macam 69. Kadang anggota marah juga. Tu bawa tu. Tengok 69 lagi, oh bukan, dah keluar dah. Macam tu lah. Sampai akhir 6 tahun. Ya ling manang hei la 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 Thank you.